Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita jumpa lagi untuk siri yang keempat, bab 6, Matematik tingkatan 5, KSSM, Nisbah dan Graf Fungsi Trigonometri. Okey, standard kandungan untuk siri kali ini, cikgu gabungkan dua-dua standard kandungan dan juga ada dua standard pembelajaran. Okey, standard kandungan dia ialah nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut 0 sehingga 360 darjah. Juga graf fungsi sinus, kosinus dan tangen. Okey, standard pembelajaran kita menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen, juga menyelesaikan masalah yang melibatkan graf fungsi sinus, kosinus dan tangen. Okey, kita tengok contoh buku teks muka surat 182. Okey, dalam rajah di sebelah, rajah ni QRS ialah garis lurus. Okey, diberi QS 8 cm dan QR sama dengan RS. Hitung cos X dan juga tangen Y. Okey, dia bagi QS 8 cm, maka QR kamu ialah 4 cm. Okey, kalau boleh kamu labelkan dulu semua sisi yang ada. Ni 4, sini 4. Okey, PR kamu gunakan teorem Pythagoras, 3 kuasa 2 ditambahkan dengan 4 kuasa 2 QR, kamu akan dapat 5 cm. Okey, 3, 4, 5. Okey, untuk soalan A, cos X. Okey, kalau kamu tengok sudut X ni, dia berada pada sukuan yang ke-4. Sebabnya dia lebih daripada 90, 180 juga 270. Okey, dia berada dalam sukuan yang ke-4. Okey, lagipun kalau ini segitiga, sini 90, okey, sini dan sini kurang daripada 90. Maksudnya dia berada di antara 270 hingga 360. Okey, cos X, sebabkan dia berada dalam sukuan ke-4, cos X bernilai positif, SSTK. Okey, nilai sudut cos X ni sama dengan sudut cos bagi sudut QPR. QPR. Okey, dia adalah sudut rujukan sepadan. Jadi kita akan gunakan sudut QPR. Okey, so kalau kita tengok QPR dekat sini, cos ialah sebelahan bahagi dengan hypotenuse. Hypotenuse tadi tadi ialah 5. 3/5. Okey, so itu jawapan untuk yang pertama. Untuk soalan B, dia nak tangen Y. Kalau kamu tengok Y ni, dia adalah sudut cakah. Sudut cakah dia berada di antara 90 sehingga 180. Okey, jadi kamu akan gunakan sudut rujukan dia PRQ. Okey, Y ni ada dalam sukuan kedua. Tangen sukuan kedua ialah negatif. Okey, sebab itu jawapan kita ada negatif dekat situ. Jadi kita akan gunakan PRQ sebagai sudut rujukan sepadan. Tangen ialah setentang bahagi dengan sebelahan. QR tadi 4 cm. Jadi jawapan kamu ialah negatif 3/4. Okey, kamu tengok dulu sudut tu besar mana, berada dalam sukuan mana dan gunakan sudut rujukan sepadan. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Sekumpulan murid menghasilkan sebuah lengan robotik dengan panjang 15 cm seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah. Lengan robotik itu diprogramkan untuk memindahkan satu objek dari titik P ke titik Q. Dari P ni dia nak pergi kepada Q. Okey, diberi bahawa cos theta ialah negatif 0.866 dan theta berada di antara 0 sehingga 180 darjah. Okey, hitung sudut theta dan jarak dalam sentimeter di antara titik P dan juga titik Q. Okey, ini adalah lakaran ya. Daripada lengan robotik tu kamu buat lakaran untuk dapatkan bentuk segi 3. Okey, kita tengok macam mana boleh dapat 150 darjah dekat sini. Okey, yang pertama sekali dibagi cos theta ialah negatif 0.866. Okey, negatif tu untuk cos, maksudnya dia berada dalam sukuan kedua. Kenapa yang kedua saja kita ambil? Sebabnya dia dah bagi tahu
Theta berada di antara 0 sehingga 180 darjah. Maka untuk sukuan ketiga kita tak kacau lah. Okey. Kita akan dapatkan dulu sudut rujukan sepadan alfa kita. Kita akan tekan shift cos untuk dapatkan inverse cos kita bagi 0.866. Okey, kita tak perlukan negatif ni sebab kita nak dapatkan sudut rujukan sepadan. Dan kamu akan dapat 30 darjah. Okey, nak dapatkan theta 180 ditolakkan dengan 30 darjah. Sebab itu kamu akan dapat 150 darjah. Okey. Alfa kita ialah 30 darjah tadi, sudut rujukan sepadan kita tadi. Okey. Kita akan gunakan segitiga QRO. Okey. Alfa kita ialah 30 darjah. QO kita ialah 15 darjah sebab dia adalah panjang lengan kita tadi. So, kita nak dapatkan dulu panjang QR dekat sini. Kita akan gunakan sin sebabnya setentang. QR tu adalah setentang bagi 30 darjah. Maka QR ialah 15 darab dengan sin 30 darjah. Kamu akan dapat 7.5 cm untuk QR. Okey. Kemudian kita nak dapatkan untuk OR. Okey, OR ni ialah bersebelahan bagi alfa. Bila bersebelahan, kita akan gunakan cos. Cos 30 darjah ialah OR per dengan 15. Sebabnya hipotenus kita tadi ialah 15. Jadi untuk OR 15 darab dengan cos 30 darjah, kamu akan dapat 12.99 cm. Okey. Untuk dapatkan PQ, soalan asal tadi, kita akan gunakan segitiga yang besar ni. Okey, PQ ni adalah hipotenus. Maka untuk dapatkan PQ, QR kuasa 2 ditambahkan dengan PR kuasa 2, kemudian di punca kuasa 2. So, QR kita tadi 7.5 cm. So, 7.5 kuasa 2. Okey, PR ni adalah 12.99 untuk OR ditambahkan dengan 15 cm, kamu akan dapat 27.99 kuasa 2. Okey, so ini adalah untuk PQ. Maka jawapan akhir untuk PQ 28.98 cm. Okey, untuk soalan ni maksudnya kamu ada guna dua segitiga. Segitiga yang kecil dan juga segitiga yang besar. Okey. Seterusnya kita tengok contoh pada buku teks muka surat 190. Okey, untuk graf sin cos tangent. Okey, graf di atas menunjukkan satu kitaran pernafasan yang lengkap. Okey, kitaran ini terdiri daripada proses menarik nafas dan juga menghembuskan nafas. Tarik ke atas, hembus di bawah. Kitaran ini berlaku setiap 5 saat. Maksudnya tempoh dia ialah 5 saat. 5 dekat sini ya. Hal laju aliran udara adalah positif apabila kita menarik nafas dan negatif apabila kita menghembuskan nafas. Hal laju ini diukur dalam liter per saat. Okey. Soalan yang pertama. Jika Y mewakili hal laju aliran udara selepas X saat, nyatakan satu fungsi dalam bentuk Y sama dengan A sin BX tambah C yang memodelkan aliran udara dalam kitaran pernafasan normal yang ditunjukkan seperti graf di atas. Okey, soalan yang kedua, berapakah hal laju aliran udara dalam liter per saat apabila masa ialah 7 saat? Okey, kita tengok soalan A dahulu. Okey. Kalau kita tengok graf tadi, okey, amplitude 0.6. Amplitude adalah nilai yang tertinggi. Okey, maka A kamu ialah 0.6. Okey, sambil kita dapatkan jawapan ni, kamu rujuk balik graf pada soalan. Okey. Tempoh ialah 5 saat. Sebabnya dalam kita tengok yang lengkap tu, kitaran lengkap tu, tempoh dia 5 saat. Tapi dia bukan 5 tu tidak mewakili nilai B. Nilai B, tempoh tu kita dapat daripada 360 darjah dibahagikan dengan B. Maka nak dapatkan B, kamu akan dapat
360 dibahagikan dengan 5. Kamu akan dapat 72 untuk nilai B. Okey, rujuk kepada graf. Okey, dia bermula dengan sifar. Dia tak ada graf kamu tiada ke atas ataupun ke bawah daripada paksi X. Maka C kamu ialah kosong. Maka fungsi yang memodelkan aliran udara ni ialah Y sama dengan 0.6 sin 72 X. Okey, sebab kita tak ada C dekat sini. Okey. Untuk soalan B, sebabkan kita dah ada fungsi, maka kita boleh gantikan X sebagai 7 sebab dia nak berapa halaju apabila masa ialah 7 saat. Okey, 0.6 sin dalam kurungan 72 didarabkan dengan 7. 7 tadi mewakili nilai X. Maka kamu akan dapat Y sama dengan 0.35. Halaju aliran udara ialah 0.35 liter per saat pada masa 7 saat. Okay. Maka berakhirlah untuk siri yang keempat dan juga siri yang terakhir. Okay, cikgu harap apa yang cikgu sampaikan daripada siri pertama sehingga siri keempat ini memberi manfaat dan juga dapat membantu kamu untuk memahami bab 6 ini ya. Okay, sekian, terima kasih, semoga berjumpa lagi.